Muka surat 256. An Abi Hurairah ta'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama ju'ila al-imam liyutamma bihi. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ila al-imam liyutamma bihi, hanya saja imam itu diadakan adalah untuk diikuti. Fala takhtalifu alaih, maka dengan itu ia janganlah kamu menyalahinya. Fa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamd. Dan kalau imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka hendaklah kamu mengatakan rabbana lakal hamd. Tapi dalam riwayat yang lain tu kan ada tambahan kan, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Itu dalam cerita yang lain lah. Boleh tak beramal? Boleh lah. Sebab Nabi SAW pun memuji para sahabat yang menyebutkan tu kan, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, sampai ke malaikat tu istilahnya sampai penat nak mencatat pahala. Subhanallah, banyak sangat. Boleh tak? Ada hari ini orang kata bid'ah, tak boleh. Jawapannya boleh. Boleh. Wa idza sajada fasjudu, dan apabila imam itu sujud, maka hendaklah kamu sujud. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajmaun, dan kalau imam duduk, maka hendaklah kamu semua duduk. Ini guna, tapi kita tidak pakai. Ini kalau tak silap saya ikut mazhab lain. Imam duduk, kita kena duduk juga. Wa aqimus saffi salah fa inna iqamatis saffi husnis salah, dan hendaklah kamu meluruskan saf dalam solat, kerana meluruskan saf itu sebahagian daripada keelokan solat. Bagi orang yang solat secara mengiring pula, maka hukumnya dikiaskan kepada orang yang solat secara duduk, sekalipun yang menandakan ia berpindah daripada suatu rukun ke rukun yang lain hanyalah isyarat sahaja. Sebab tu ada orang yang lepas bergaduh-gaduh. Orang yang semain duduk kan, saya sudah sebutkan kan, orang semain duduk, ketika nak sujud ni, kan dia buat gini kan, duduk gini. Ada orang ceramah, orang kata tak sah sujud gini. Kan, betul tak tuan-tuan yang semain di atas kursi? Tuan-tuan sujud gini kan? Ada kaedah yang disebutkan dalam kitab, hendaklah kamu rukuk sebanyak 2 kali. Rukuk yang pertama, rukuk sami Allahu liman hamidah, kemudian Allahu akbar, rukuk lagi lebih rendah. Betul tak? Betul juga. Tapi yang buat gini, menyalahkan orang buat gini, dia kata tidak sah. Yang buat gini tadi, sempurna tak sujud dia? Yang sujud rukuk, macam rukuk tapi lebih sikit, sempurna tak sujud dia? Tak sempurna. Tidak sempurna, sebab rukun sujud ada 7. Dahi, tapak tangan kanan, tapak tangan kiri, lutut kanan, lutut kiri, perut jari kaki kanan, perut jari kaki kiri. Sempurna tak? Tak sempurna. Yang buat gini, sempurna tak sujudnya? Pun tak sempurna juga. Tapi kenapa sujud gitu? Isyarat bagi sujud. Isyarat. Jadi kalau imam buat isyarat sujud, kita ikut isyarat. Kita ikut yang kita lah. Kita bagaimana nak tahu pergerakan imam? Ialah isyarat yang dilakukan. Gitu. Orang kita, masyarakat kita banyak sujud gini. Kadang-kadang sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, sebelum dia rukuk sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, sebelum dia sujud dia buat apa? Dia duduk dulu. Ada ustaz ceramah, dia kata duduk ini menambahkan rukun. Tidak, duduk ini bukan duduk menambah rukun. Duduk ini adalah duduk yang dimaafkan. Nama pun uzur. Betul tak? Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Patutnya dia nak sujud gini kan, tapi dia duduk dulu. Betul tak? Dia duduk kemudian dia sujud. Ada orang kata tidak sah kerana menambah rukun. Ini bukan nambah rukun, ini duduk yang dimaafkan. Tuan-tuan pernah sembahyang subuh hari Jumaat kan? Ada namanya sujud tilawah, sujud sajadah. Betul? Imam baca surah sajadah, jadi sujud. Yang biasa pergi subuh Jumaat dia tahu. Jadi sujud. Ketika nak bangun, tidak disunatkan untuk duduk. Duduk istirahat, tidak disunatkan. Tapi siapa duduk, dia tidak membatalkan sembahyang. Betul tak? Tambah rukun tak? Tidak membatalkan sembahyang. Siapa duduk? Itu duduk yang dimaafkan. Jadi jangan kita pukul rata asal tak kena dengan cita rasa kita, tak sah. Tidak boleh gitu. Walaupun kita seorang ustaz ke, seorang siapa ke, seorang ustaz tidak layak mengeluarkan pendapat. Pada pendapat saya, sembahyang tak betul. Tak boleh. Tak layak keluar pendapat, sebab dia bukan imam muktabar, bukan imam mujtahid. Perlulah dinakalkan menurut kitab sebagian-sebagian kan begini. Ada nas. Tak boleh keluarkan pendapat peribadi.